MC kita juga disebutkan bahawa kelebihan daripada surah Al-Kahfi itu luar biasa banyaknya. Ya, salah satunya yang disebut tadi, bagaimana memberikan syafaat, memberikan perlindungan, yang terutama perlindungan daripada fitnah Dajjal yang sangat dikhawatirkan bila sampai pada masanya. Iman hanya sekadar secebis seperti nipisnya kulit bawang yang kering. Ya, jadi dengan persiapan dalam membaca kitab Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ini, insya-Allah sedikit sebanyak akan memberi impak ke atas kita, memberi kekuatan di saat musibah ujian yang besar itu melanda ke atas kita. Jadi alhamdulillah, abang yang rahmati Allah SWT, sebelum kita memulai pengajian mengenai surah Al-Kahfi ini, ya, lebih baik untuk kita juga melihat akan muqaddimah daripada tafsir. Ini tafsir untuk surah Al-Kahfi pada malam ini saya ambil daripada dua kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Buya Hamka, ya, dengan dia punya penjelasan itu lebih bercita rasa Nusantara. Ya, tafsiran yang dikarang oleh beliau memiliki pemahaman dalam konteks Nusantara itu agak lebih mudah dipahamkan. Dan juga saya ambil selit daripada kitab Ibnu Kathir yang untuk mendalam supaya setiap ayat yang dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumaat itu ada nilai tambah setiap harinya dalam kehidupan harian kita. Dan sedikit mukaddimah pada surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi terdiri daripada 110 ayat. Ya, yang kita baca itu ada 110 ayat, dan ianya dari ke 110 itu secara hampir keseluruhan turunnya di Makkah ataupun Makkiyah. Tapi ada tiga ayat yang ianya turun di Madinah. Contohnya surah ayat yang ke-28, ayat ke-101, ayat yang ke-82 dan ayat 101. Itu turun di Madinah selepas turunnya surah Al-Ghasyiyah. Jadi dari 110, 3 sahaja yang turun di Madinah, sehingga dikategorikan surah ini surah Makkiyah yang lebih banyak berada pada posisinya berada di Makkah, kebanyakan surah ini turun. Lalu dalam surah ini juga ternyata dibincangkan 3 perkara asas yang penting untuk setiap pembaca yang membaca surah Al-Kahfi, dan ianya akan menjadi satu tolak ukur ke atas pembaca ketika dia telah baca surah Al-Kahfi, kerana dia akan melalui proses di mana pertama peristiwa mempertahankan tauhid di saat masyarakat tidak mendukung untuk mempertahankan tauhid itu. Ya, Al-Kahfi menceritakan tentang tentang pemuda, ya, pemuda yang mempertahankan akidah, dan pemuda ini juga berada di kahfi. Kahfi ini maksudnya gua yang boleh diduduki oleh banyak orang. Dalam Arab ni dia ada beberapa jenis untuk sebutan gua ataupun sebutan macam kita pernah dengar Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Hira kan. Ianya adalah sebuah gua yang agak kecil yang boleh ditumpang dalam seorang, dua ataupun 3 orang. Itu gua disebut jabal, atau Arabnya biasa ghar, orang sebut ghar. Tapi untuk sebutan gua yang besar yang boleh ditumpang ramai orang, terutama lebih daripada 3 lah, ianya disebut Al-Kahfi. Dan pemuda yang bersembunyi mempertahankan akidah, yang mereka lari tinggalkan keadaan, lalu mereka berada di kahfi, iaitu gua tadi. Dan sempurna itu pula nama surah ini diambil kerana perjuangan mempertahankan tauhid. Itu perkara asas yang ada dalam surah Al-Kahfi. Peristiwa pemuda yang mempertahankan tauhid, yang bersembunyi di dalam gua, yang Allah tidurkan selama 300 ditambah 9 tahun. Kalau untuk tahun Masehi, ianya dikira dalam 300 tahun, tapi bila dikira dalam tahun Qamariyah, yakni Islami kita, Hijriah kita, ia dalam 309 tahun. Dia besar. Jadi peristiwa dia lebih besar dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Kahfi itu. Akhir nama diambil
sebagai nama surah tersebut. Dan yang kedua juga dalam perbincangan surah Al-Kahfi ini juga membincangkan, menceritakan pengalaman Nabi Musa alaihissalam yang dalam tafsiran ini dikatakan pada saat itu Nabi Musa alaihissalam memiliki satu perasaan. Perasaan dia apa? Telah sampai ke kemuncak ilmu di antara orang ramai. Jadi dia telah menaikkan taraf dirinya memiliki ilmu yang lebih hebat daripada kumpulan yang ada, masyarakat yang ada. Sehingga Allah ingin memberi satu signal sehingga perlulah kamu pergi ke satu tempat yang kamu boleh fikir. Kalau kamu rasa kamu ada ilmu, cuba kamu pergi jumpa seorang guru ni, adakah layak yang kamu kata kamu berilmu? Sehingga kisah Nabi Musa alaihissalam juga akan menyedarkan ke betapa pentingnya seorang seorang guru untuk membimbing. Kalaupun kita dah pandai, ternyata ada lagi jauh lebih pandai. Sehingga penting peristiwa ini dibincangkan dalam surah Al-Kahfi dan ianya agak banyak juga ayat untuk membincangkan kisah ini. Jadi ini inti yang kedua. Dan inti yang ketiga dalam surah Al-Kahfi juga, ia adalah membincangkan tentang peristiwa Dzulqarnain, ya. Iskandar Dzulqarnain, ia membincangkan nanti dia bermula daripada ayat 80-an ia dalam surah ini. Dia membincangkan bagaimana dia pergi ke Masyrik, bagaimana dia pergi Maghrib, bagaimana mempertahankan situasi satu tempat untuk memperjuangkan akidah dan sebagainya. Ya'juj Ma'juj salah satu peristiwa yang besar juga pada akhir zaman dan ia dalam surah Al-Kahfi. Jadi dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Al-Adhar ini disebutkan 3 perkara asas ini yang menyebabkan Al-Kahfi berbeza, yang patut untuk diperbincangkan setiap pembaca, setiap pengamal Al-Kahfi. Bukan hanya sekadar untuk melindungi kita daripada Dajjal, untuk dapat syafaat, tapi untuk kita yang membaca setiap Jumatnya dapat pengajaran yang baik daripada surah Al-Kahfi. Ini sedikit mukaddimah, tapi saya juga agak bimbang sebab ayat ini 101. Ya, 101. Kalau untuk satu kali pertemuan, saya mungkin hanya mampu untuk membincangkan dalam 1 hingga 5 ayat atau 10 ayat. Jadi berapa minggukah yang akan kita perlukan untuk menghabiskan 110 ayat ini? Kalau kata waktu, tak ada masalah Ustaz, boleh sambung. Dia ada Siri. InsyaAllah. Itulah, saya pun mula-mula waktu abang bagi saya kata surah Al-Asr aja kok, lebat pendek, kalau sekali pertemuan boleh habis. Tapi kalau Al-Kahfi, jadi saya kalau ada signal teruskan. Hai Uncle. Kita akan bincang per ayat sebab dia akan impak yang besar bila kita faham per ayat kenapa ayat ni ada dan bagaimana intipati daripada surah ini. Baik, itulah sedikit mukaddimah daripada surah Al-Kahfi yang terdiri daripada 110 ayat Makkiyah, namun ada madaniyahnya hanya 3, ayat 28, 82 dan 101 dalam surah ini. Baik, kita teruskan pada bacaan ini. Saya suka untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dulu dengan membaca sama-sama. Ya, mungkin malam ni kita baca 3 ayat, 5 ayat sama-sama dulu, baru kita bincangkan per ayat daripada kita ini. Saya baca, yang lain boleh ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman yundhira ba'san shadidan min ladunhu
ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. الله العظيم. Okey, insyaAllah malam ni kita cuba bincang kalimah yang pertama. Di dalam awal surah ini, Allah Azza wa Jalla mengisytiharkan dengan kalimah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni kitab suci Al-Quran. Tiga perkara asas dalam mukaddimah ayat ini. Yang pertama Allah, yang kedua hamba, yang ketiga kitab. Dalam surah juzuk yang ke-15 juga ada surah Al-Isra. Allah puji diri dengan perkataan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah mukaddimahkan dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita layak patut untuk puji Allah? Kenapa Allah memberitahukan kamu perlu puji aku? Kerana Allah telah mengutus dua perkara kepada manusia, yakni hambanya, yakni kitabnya. Kitab dan hamba ini bersamaan, yakni datangnya Al-Quran, datangnya Al-Quran daripada Allah turun, melalui hambanya ini akan menyampaikan kepada manusia. Sehingga keuntungan seorang hamba yang membawa Al-Quran ini akan menjadi punya panduan dalam kehidupan. Jadi kalau Allah tak turunkan Al-Quran, tiada hamba yang akan menyampaikan Al-Quran itu. Seorang yang hidup pada hari ini wajib ke atasnya untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah kurniakan ke atasnya. Bagaimana kita tahu untuk mensyukuri Allah? Itulah yang Allah turunkan Al-Quran dengan datangnya Nabi, dengan adanya utusan Allah. Nabilah yang jelaskan, kamu kena sembah Allah, kamu kena ikut apa yang Allah suruh, kamu kena tinggal apa yang Allah larang. Dengan adanya dua nikmat ini, manusia tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Maka dalam ayat ni tuan-tuan, ayat Allah sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sesiapa sahaja yang menerima nikmat hari ini, hakikatnya bukan kerana dia, tapi kerana Allah. Orang hari ini
ketika dia punya memiliki segala apa yang dia hajatkan dia dapat, dia pandai sekalipun, hakikatnya bukan kerana dia, tetapi kerana Allah lah yang memberikan. Buktinya apa? Allah berikan kitab melalui hamba yang sampaikan. Jadi begitu juga kalau kata Hamka, Buya Hamka, ketika kamu memiliki sesuatu, itu bukan kerana hakikat kamu. Kerana Allah bermurah hati bagi. Kalau Allah tak bagi, tak ada kamu dapat benda tu. Sama juga dalam kalimah ini, bila Allah sebut, kamu hanya patut puji aku. Kerana aku dah turunkan kitab, aku turunkan Nabi kepadamu, aku utus Nabi. Kalau tak, kamu akan sesat. Quran tak ada, Nabi tak ada, kita akan sesat selama-lamanya. Kita akan menjadi hamba, kita akan menjadi manusia yang tidak mengenal siapa Tuhan. Kita akan hidup dalam keadaan merana bila sampai di satu masa akhirat nanti. Syukur, maka Allah sebut, kamu kena puji aku. Kalau kita relatekan pada kehidupan hari ini, kalau tuan-tuan punya harta, kalau tuan-tuan punya pangkat, tuan-tuan punya nikmat, kalau ada orang puji, jangan pernah tabik dada. Contoh ni kan, duit KBSP keluar, duit IPR apalah keluar kan, dapatlah beli kereta baru. Ya, kereta limited edition pula tu. Lepas tu jiran sebelah cakap, oi bang, cantik kereta. Jangan sekali-kali jawab dengan kalimah, iyalah ini hasil aku siang malam titik peluh aku, kau apa tahu? Kalimah itu di luar daripada konteks alhamdulillah tadi. Jadi bagaimana layaknya kalau kita diberi nikmat tu? Banyak kalimah yang patut untuk kita perjuangkan dalam lisan kita. Kalimah yang pertama ni dia, alhamdulillah. Kita pulangkan kepada siapa? Kepada Allah. Yang berhak kamu puji itu Allah, sebab aku ni kurier saja, aku ni sebagai pengantar, penikmat saja. Kalau Allah tak sihatkan pagi, aku tak boleh pergi kerja. Kalau Allah tak kurniakan aku kekuatan, idea tak keluar idea daripada fikiranku. Sama hal dengan kita, sama hal dengan ayat yang pertama ini, Allah ingin beri peringatan awal-awal. Kamu kena patut syukur dengan aku, yakni Allah, kerana Allah dah turunkan kitab, dah turunkan Nabi yang menyampaikan kitab. Nabi ni hamba ni adalah gelaran. Satu lagi, dalam tafsir Ibnu Katsir, jika Allah telah mentitlekan seseorang itu dengan kalimah hamba, itu sangat-sangat kedekatannya tu sangat rapat. Nabi digelar oleh Allah dengan kalimah Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdi ni title yang langsung Allah bagi. Kalau dekat dunia, contoh paling mudah, raja berikan gelar kepada kita, Datuk, Tan Sri. Kita akan menjadi seorang yang akan punya level tinggi di masyarakat. Itu yang bagi siapa? Petinggi dunia, petinggi negeri, bagi nama title pada kita, Datuk, Tan Sri dan sebagainya. Maka kedudukan dunia kita semakin tinggi. Tapi jika seseorang ada title yang langsung Allah bagi, hamba, siapa sahaja, baik dia raja, baik dia bukan raja, orang kaya, orang miskin, bila dia dititlekan sebagai hamba, dia suka. Apalagi kalau dia menyumbang banyak, tak apalah, tulislah hamba Allah. Tak ada siapa yang benci bila dia digelar seorang hamba, apalagi hamba kepada Allah. Tapi kalau hamba kepada nafsu, hamba kepada budak, hamba kepada dunia, mungkin kita akan marah. Begitulah Allah gambarkan, aku bagi kamu kitab melalui hambaku. Hamba ni terpilih, bukan saja-saja, bukan orang-orang biasa, tapi orang yang luar biasa Allah pilih. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan ayat yang mukaddimah ini, tuan-tuan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, hamba yang telah menyampaikan kitab kepada kita, yakni Nabi. Jadi kalau seseorang itu
disebut kategori baik dalam kehidupan, seorang itu akan sentiasa mengakhirkan kalimah, meletakkan setiap nikmat kepada Allah Sang Pemberi. Jadi dia tak lupa darat, tak lupa diri. Kalau dia memiliki segala pun, dia akan sedar itu adalah Allah yang punya, Allah yang pinjamkan. Kenapa patut kita syukuri Allah sebagai pemberi nikmat kitab dan hamba? Kerana hamba yang dipilih, hamba yang luar biasa. Kitab yang diturunkan, kitab yang tiada banding sampai hari akhirat. Sampai hari kiamat, ia tetap kekal. Bahkan Allah jaga dengan datangnya penghafaz-penghafaz Al-Quran. Apa keuntungan seorang yang diutus oleh Allah ini, kitab dan hamba tadi? Ketika seorang itu patut memuji kerana kitab dan hamba yang diutus oleh Allah, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Kerana kitab yang Allah turunkan itu, sesiapa sahaja yang dengar cakap hambanya yang sampaikan ini, yakni Nabi, dengan kudrat yang ada, manusia itu tidak akan pesong, tidak akan bengkok, tidak akan menjadi seorang yang derhaka kepada Allah yang memuji dirinya dengan kalimah Alhamdulillah. Ini kemuncak daripada ayat yang pertama. Kenapa kamu patut puji aku? Sebab aku dah turunkan kitab. Kata Allah, aku dah turunkan hamba yang terbaik untuk kamu. Dengar ni apa yang dia sampaikan. Ini dengan izin kamu akan tidak bengkok. Hari ini siapa yang menderhaka, pastinya dia akan bengkak-bengkok dalam kehidupan. Mungkin dalam rezeki, ya. Sesiapa yang sangat suka apa? Suka berbalah dengan Allah, suka meninggalkan apa yang Allah suruh, maka hidupnya akan iwaja, akan bengkok, akan terpesong daripada apa? Daripada kaedah yang telah Allah tentukan. Namun sesiapa yang dengar cakap, dengar apa yang Allah sampaikan melalui kitabnya di perantara nabinya, insya-Allah seseorang itu tidak akan bengkok. Ayat yang pertama memberi satu gambaran kepada kita hari ini, sesiapa sahaja yang mahukan keselamatan. Kita telah baca setiap hari, mungkin sebahagian kita dah hafal dah 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Yakinlah setiap kalimah yang kita ungkap pasti akan membawa kepada penghambaan. Kalau ianya berbentuk nikmat, pastikan kepada lisan kita untuk sebut Alhamdulillah. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak dalam kategori orang terpesong. Sebab ramai ketika belum ada apa-apa, ya, ketika belum ada apa-apa kita pinta pada Allah, Rabb, berilah saya ni, berilah saya tu, ya, bila belum ada. Tapi bila dah ada, jika tidak mengikut acuan Quran yang disampaikan oleh nabinya, takut-takut kita bukan kategori orang yang qayyiman, tapi kita dalam kategori iwaja. Dalam ayat yang pertama ni, bengkok. Tapi kalau kita ikut apa yang kita akan dapat. Ayat kedua ni menjawab. Kalau saya ikut apa yang Allah turunkan melalui lisan nabinya, saya tak bengkok. Lalu kalau tak bengkok jadi apa? Allah jawab, qayyiman. Ayat yang kedua, kamu akan qayyiman. Kamu akan lurus. Kamu akan benar, Allah jawab. Ini adalah satu jawapan secara auto. Maka kalau kita baca dalam hukum tajwid, iwaja kepada qayyimah ni dia saktah kan? Hukumnya saktah kan? Kalau dalam Al-Quran kita baca ni iwaja qayyimah, kita berhenti tanpa bernafas, itu saktah kan? Ia satu jawapan yang memang selayaknya untuk dibaca tu secara bersamaan. Iwaja qayyimah, kerana ia adalah jawapan langsung sebagai pemberitahuan secara terus dari Allah. Kalau kamu mahu dengar cakap aku, kalau kamu dengar melalui lisan hamba terpilih ni, kamu tak akan bengkok, qayyiman, kamu akan lurus. Bahkan baginda Nabi SAW menggambarkan lurusnya seseorang itu
Dan pentingnya lurus dalam kehidupan ini, dalam Al-Quran, kita ada surah ibunda dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Kita selalu pohon ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ya. Bahkan kalau kita salat fardu sehari kita lebih ya, banyak baca, kalau ditambah lagi sunnah dan sebagainya. Lalu ada seorang sahabat dari kumpulan para sahabat ni datang berjumpa dengan Nabi, meminta supaya qayyiman ni betul-betul berlaku. Dan dia minta, wahai Rasul, beri saya nasihat yang mudah untuk saya amal supaya saya menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang tidak bengkak-bengkok. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dalam sabdanya, amantu billah tsumma istaqim. Beriman kamu kepada Allah lalu luruskan niat, fastaqim, dan beristiqamahlah kamu dengan apa yang telah kamu percayai. Kalau kata kamu percaya kepada Allah, buatlah apa yang Allah suka. Dan baginda ketika turun dalam satu surah dekat Al-Quran, ada yang fastaqim kama umirta. Ini ayat ni turun pada masa itu. Baginda diriwayatkan pada ayat itu turun sampai keluar uban Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana cara supaya istiqamah dalam lurus. Baginda yang memang dah lurus, baginda memang dah ahli syurga, baginda sallallahu alaihi wasallam memang takkan bengkak-bengkok dalam kehidupan, tapi masih fikir supaya qiyaman berdiri tegak lurus dengan perintah Allah ni sampai keluar uban putih. Kalau kita bukan keluar uban putih, ya, tak tahu keluar apa, ataupun tak nak fikir tentang qayyiman ni, ya, tentang jalan lurus. Ia bahaya kalau qayyiman bukan menjadi satu target dalam kehidupan. Tapi untungnya orang yang baca surah Al-Kahfi, dia sedar dia tidak bengkok. Lalu kalau tidak bengkok, dia akan jadi orang yang lurus. Kenapa? Kerana Al-Quran menceritakan bagaimana posisi-posisi orang-orang dahulu yang suka sangat bengkak-bengkok ni. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana posisi mereka sekarang. Kalau mereka hidup dalam keadaan melawan Allah, apa yang mereka dah dapat dalam Al-Quran banyak telah dijelaskan. Sehingga orang yang membaca surah Al-Kahfi, hakikatnya dia akan mudah untuk lurus. Kalau ia baca, bukan sekadar baca, tapi dia memaham apa yang dia baca pada ayat itu. Okey, kalau dia dah jadi lurus, qayyiman, apa yang akan ia dapat dan apa yang ia akan tidak dapatlah, dapat atau tidak dapatnya. Apa yang dia dapat, apa yang dia tak dapat. Di sini kalau disebutkan qayyiman, maka tetap dan benar luruslah dia untuk memberi amaran kepada orang-orang dengan azab seberat-beratnya di sisi Allah. Kalau dia tidak lurus, kalau dia tidak dalam keadaan dengar cakap Allah, dia dalam keadaan mendapat azab yang seberat-beratnya, yakni bengkak-bengkok tadi. Tapi untungnya Allah sebut di sini, wa yubashshiral mu'minina ladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Untungnya orang yang dapat dalam keadaan lurus ini, dia dalam keadaan dapat kabar gembira daripada Allah, kerana orang yang suka jalan yang lurus ni, dia suka buat amal salih. Dia suka buat kebaikan. Dan apa yang dibuat pada detik ini, ya, tuan-tuan buat pada detik ini, salah satu daripada upaya untuk meneruskan qayyiman, meneruskan jalan yang lurus dalam kehidupan. Jadi Allah akan ajran hasanah. Allah akan kurniakan tuan-tuan ganjaran hasanan yang baik, ganjaran yang baik. InsyaAllah, ya, walau ianya sekecil darah, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ni Allah sebut ni, kalau kamu pun buat kebaikan dan kebaikan yang kamu buat tu sekecil darah sekalipun, Allah sebut. Dalam ayat yang lain, kalau ini kan ajran hasanan, kebaikan yang baik, Allah sebut. Tapi dalam surah yang lain Allah sebut ajran azimah. Aku bagi kamu pahala ganjaran yang
azim. Azim ni di luar daripada biasa. Besarnya tu besar sangat. Nah, kalau ni baik hasanan, baik sangat. Allah tak nak bagi yang kelas-kelas bawah. Kalau Allah nak balas, Allah balas yang kau punya. Sama hal syadid, azab pun sama juga. Kalau azab kuat-kuat. Kalau baik, kalau pahala, ganjar yang baik-baik dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Dua keadaan ini yang menjadi tolak ukur pada kehidupan kita hari ini. Ketika seseorang tidak mahu dengar cakap, dia banyak bengkak-bengkok dalam hidup. Bukan hanya bengkak-bengkok dalam hidup, kehidupan duniawinya pun kadang-kadang melarat, kadang-kadang merana. Saya, ni ada orang cakap, saya bengkak-bengkok je dalam akhirat tapi dunia saya lurus saja. Jangan bangga, jangan bangga, dan kita pula jangan teruja, jangan merasa hebatnya dia. No. Kadang-kadang jika kehidupan akhiratnya bengkak-bengkok tapi dunianya lurus, bahkan banyak dibandingkan kita yang dengar cakap perintah Allah, solat tiap malam, ibadat, jaga tutup aurat, tapi biasa-biasa je kehidupan dunia kita. Itu bukan jadi satu tolak ukur pada kita. Mungkin mereka yang bengkak-bengkok akhiratnya tapi dunianya lurus bendul, lurus sangat-sangat, sampaikan kita rasa macam tak adil. No. Mereka sedang dalam kategori istidraj. Satu, nikmat nampak secara kasat mata, tapi hakikatnya seolah-olah, kata Imam Nawawi, orang itu sedang diberikan layang-layang. Ya, orang yang istidraj ni, dia akhiratnya bengkak-bengkok, tapi dunianya cantik, dia seperti diberikan layang-layang. Nah, layang dengan angin yang sangat baik, lalu layang dia makin tinggi. Diberi lagi ditinggikan lagi. Seolah-olah macam dunianya sedang diberi sampai ke satu tahap talinya dah sampai ke kemuncak, dah tak ada dah. Lalu dia dah sampai dah sangat tinggi, di situlah masanya Allah akan putuskan layang-layang dia ataupun putuskan kehidupan dia. Di saat itu turunnya, ya Allah, lamanya azab itu, lalu sakitnya bila dah sampai ke lantai kerana tingginya benda tadi. Jadi jatuhnya tu menjunang terlalu tinggi dan patahnya riuk, patahnya ataupun koyaknya akan semakin banyak. Orang yang sedang istidraj itu seumpama itu. Nampak kita cantiknya dia, mewahnya dia. Tapi hakikat jika bengkak-bengkok akhirat, dunianya lurus, itu kita jangan iri hati. Kalau boleh kita doakan sahajalah. Tapi seorang yang mengikut perintah Allah, dengar cakap yang dibawa oleh Nabi, dia terhindar daripada iwaja bengkak-bengkok, qayyiman, wa yubasyiral mu'minin, dia termasuk orang yang mukmin, lalu Allah kabarkan dia dengan kabar ajran hasanah. Aku balas kamu balasan yang baik. Balasan yang baik oleh Allah, jangan takut. Kerana Allah dah janji, satu kebaikan yang kita buat, 10 Allah mahu balas. Bahkan kadang-kadang tak terkira oleh kita bagaimana cara Allah membalas dengan cara yang baik. Orang yang baik, orang yang betul, orang yang lurus, Allah sayang. Allah suka kerana dilihat kepada mujahadah kita. Kenapa Allah boleh hidupkan Al-Kahfi seumpama itu? Kerana perjuangan pertahanan keimanan. Allah sayang mereka, Allah buktikan bahawa Allah mampu buat di saat akal telah buntu. Di saat manusia hanya mampu hidup 10 tahun, Al-Kahfi boleh hidup ratus tahun dan tidak kurang satu helai pun pada tubuh jasad lelaki yang berada dalam Al-Kahfi itu. Kenapa? Allah punya dunia ni, bagi Allah apa sahaja pun boleh. Kalau kata Allah kun, fayakun. Kalau kata Allah jadi, jadi. Jadi jangan cemburu kepada dunia seorang, kerana setiap orang telah ada sebelum kita lahir ke dunia. Di saat roh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, pada jasad tubuh kita yang di dalam rahim, Allah dah tentukan segala bentuk duniawi. Kalau ada orang cemburu pasal dunia, kalaulah saya cemburu pada orang yang dikurniakan pada dunianya, mungkin kita perlu istighfar balik, ya Allah minta maaf, minta ampun. Tapi kalau ada pada qayyiman yang bentuk ibadat, cemburu, ya bagus.
Kita tengok dia tak punya dunianya tak banyak pun, biasa-biasa sahaja dunianya, tapi dia punya ibadat masya-Allah perlu cemburu ya. Ataupun dia punya dunia masya-Allah, oi, kalah kita. Dan akhirat ibadatnya juga masya-Allah. Kalau macam tu lagilah kita kena cemburu. Dia yang sibuk hari-hari memanjang tapi ibadat masih mampu, lagi kita cemburu pada seorang yang seumpama itu. Baik, kita teruskan pada ayat yang ketiga. Allah memberitahukan ajran hasanan, jawapan lagi daripada Allah. Kenapa Allah suka membalas dengan balasan yang baik? Makithina fihi abadan. Ini satu penjelasan yang jangan ragu bila Allah mahu balas. Kerana Allah sebut mereka akan tinggal dalam tempat yang Allah sediakan abadan, selama-lamanya. Lah, kamu jangan bersedih hatilah kalau dunia belum ada hari ini. Allah nak beri peringatan melalui kitab dan melalui lisan Nabi. Nabi sampaikan kepada kita, tak kurang tak tambah. Nabi hanya copy paste apa yang Allah suruh sampaikan saja. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Sebab baginda jujur orangnya. Baginda hanya menyampaikan apa yang disuruh. Dan inilah suruhan daripada Allah untuk sampaikan kepada mereka yang suka lurus-lurus je dalam hidupnya. Tak suka bengkak-bengkok, tak nak menjadi seorang yang tak dengar cakap pada Allah, bagi tahu pada mereka, aku akan balas dia. Tadi dah sebut pada ayat kedua, ajran hasanah, balasan yang baik. Macam mana aku nak bagi balasan yang baik? Pada saat dia berada di dalam, dia kekal. Dia takkan merasa kesedihan lagi, tak dapat bayar sewa rumah ke, tak dapat bayar kereta ke, tak perlu lagi kamu fikir dah. Kerana Allah jamin kamu akan selamat selama-lamanya. Abadan ni kalimah yang memang dah tak boleh ditawar. Bila dah sampai tahap satu perjalanan ni, memang tak boleh dah ditumbuk macam mana, dipecah macam mana, dipupuk. Samalah abadan, kalimah ini dia tak boleh diganggu gugat, keputusan Allah mutlak adanya. Allah sebut kamu masuk sahaja ke golongan orang yang betul, golongan orang yang lurus, aku balas kamu dengan balasan yang baik, kamu akan berada di dalamnya dalam keadaan kekal selama-lamanya. Itu yang kita selalu dengar, ya. Kalau berada di dalam syurga Allah, nanti kita berada dalam rangkaian umur 20 ke 30, mungkin kita boleh tengok gambar kita yang lama-lama. Ada ke yang masih umur 20 dalam ni lagi? Ada 20? Ada. Bang Putra Munawar ni berapa umur? Ya, Ustaz. Umur berapa? 19. 30 plus. 13 plus. Kurang lebih macam ni lah. Kita punya umur antara 20 hingga ke 30. Kalau siapa-siapa yang dah terlajak banyak tu, buka balik gambar-gambar lama tu, mungkin aku macam ni nanti. Berazam. Ya? Sebab itu yang dijanjikan. Kita tak ada keriput dah, tak ada sana botok sana, botok sini, takut menua, tak ada. Sebab abadan ni dah satu jawapan daripada Allah. Jangan takut. Kamu abadan dah. Sekekal dah, tak ada lagi kamu ragu-ragu dah. Dan Allah suruh sampaikan pada kita yang rajin baca surah Al-Kahfi ni, Allah mahu balas. Dan begitu juga kalau seorang yang derhaka, dia juga akan kekal. Tapi untungnya bagi orang mukmin, bagi orang Islam, walaupun hanya secebis keimanan dalam hati, ya, walau secebis iman dalam hati, dia masih punya kesempatan untuk merasai juga nikmat ini. Tapi janganlah beranggapan tak apalah, nanti masuk neraka dulu, lambat-lambat nanti masuk syurga juga. Ini satu kalimah yang perlu juga kita buang jauh-jauh lah, kerana ibarat satu hari dunia dengan ibarat di akhirat dia jauh berbeza. 1000 banding 1 memang tak sanggup lah untuk kita bayangkan. Kalau boleh tak nak transit, kalau boleh kita sampai terus ke dalam ajran hasanan ni, kepada balasan yang baik yang berada di dalamnya abadat, selama-lamanya. Baik, masa pun tinggal sikit, saya teruskan cepat pada ayat yang keempat ni. Ayat yang keempat,
Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Allah itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata. Ni ayat yang keempat ni di luar konteks 2 dan 3 ni, yang keempat dia satu peristiwa yang lain. Di mana orang Arab Quraisy ni dia suka membanding-bandingkan ataupun memperolok-olok Nabi SAW. Ya, memperolok-olok. Kerana disebut wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Orang ni selalu sebut kepada Nabi bahawa memberi amaran orang-orang yang suka berkata Allah itu mempunyai anak. Mereka memperolok-olok Nabi lah. Allah, Tuhan kau tu punya anak kan? Kamu tu malaikat tu anak-anak dia kan? Dia suka sangat-sangat memperolok-olok. Keinginan mereka apa? Supaya membuatkan Nabi berhenti untuk berdakwah. Macam-macam mereka akan buat untuk memastikan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi adalah tak betul. Sampai Allah sendiri mereka permainkan dengan kalimah Tuhan kamu tu lemah. Dia perlu anak. Dia perlu malaikat. Malaikat tu anaknya lah. Dan bahkan untuk menggambarkan Allah itu lemah lagi, itulah ada anak Tuhan, ada anak ni, anak tu. Tuhan kamu tu lemah, dia perlukan anak. Allah mengingatkan dengan jawapan yang terakhir, yang kelima ni, bahawa Allah sebut sebenarnya mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan pun mengenainya. Orang-orang yang semua ini Allah jawab, bagi tahu Nabi. Allah beri jawapan ni supaya menenangkan hati Nabi. Dan Nabi SAW sangat tertekan. Nanti pada ayat yang seterusnya ada Allah gambarkan bagaimana tertekan dalam situasi menyampaikan dakwah. Orang-orang yang menyampaikan Allah Tuhan kau punya anak, ini semua ni orang-orang dekat Nabi. Pakciknya, ya, orang-orang yang memperolok-olok Nabi ni adalah orang-orang dekat. Bagaimana perasaan baginda SAW ketika contoh saya ingin memberi nasihat pada pakcik saya, kepada abang saya, contoh kepada saudara yang hampir pada saya. Tiba-tiba waktu saya dah bercakap, alah engkau sembang je laju, alah ayah engkau pun tak tentu, mak engkau pun adik engkau. Seolah-olah perkataan-perkataan itu membuatkan Nabi berhenti. Tapi Allah tahu perasaan Nabi ketika mereka memperolok-olok Tuhan, memperolok-olok Allah, Nabi sakit sangat. Maka Allah jawab terus, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka tu tak faham, mereka tu tak tahu pun, dan mereka hanya berkata mengikut pada nenek moyang mereka. Allah bongkar kalimah mulut daripada mereka. Mereka tu hanya ikut-ikut nenek moyang mereka kata dulu. Tapi kalau ditanya pada nenek moyang mereka pun tak tahu betul ke Tuhan Allah tu beranak, Allah punya anak. Mereka hanya sekadar memperolok-olok dan ditutup dengan kalimah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Allah jelaskan pada kalimah ini bahawa perkataan mereka syirik daripada mulut mereka dan mengatakan perkataan yang dusta. Mereka tipu je tu Muhammad, mereka menipu dengan kalimah itu supaya engkau berhenti, supaya baginda tak sampaikan lagi yang Allah mulakan tadi, anzala ala abdihil kitab. Allah menurunkan kitab melalui hamba supaya hamba yang istimewa ini berhenti menyampaikan kebaikan. Ada tak zaman realiti hari ini orang yang ingin menyampaikan kebaikan, ada suara-suara sumbang yang berupaya untuk untuk apa buat program-program agama ni, menghabiskan duit aja. Contoh ni contohlah macam pengajian kita ni malam ni kan, bukanlah di sini ya, ada orang apa buat pengajian ni, bukan dapat apa pun. Baik engkau kerja, baik engkau buat kerja online malam-malam macam ni, banyak masuknya daripada dengar kuliah 1 jam pun terbuang duit. Mesti akan, bukan di sinilah ya, adalah di pelosok bumi yang lain lah. Ada sahaja terdengar rintihan-rintihan yang tak menyukai kebaikan disampaikan. Dan perintah dalam ayat yang keempat, kelima ni bukan main-main. Cara mereka memperolok terus kepada Allah mereka mempermainkan. Tapi Allah beri jawapan kepada Nabi kita SAW, mereka tu tipu mereka. Dan Allah tidak perlukan pun anak, Allah tidak perlukan makhluk, Allah tidak perlukan kepada sesiapa sebab Allah Maha Esa. Allah berdiri sendiri
tanpa memerlukan sesiapa. Yang perlu Allah tu adalah manusianya. Jadi sesiapa yang tidak perlu Allah, berarti dia sombong. Siapa yang tidak memerlukan Allah, merintih kepada Allah, menganggap dia lebih hebat daripada Allah, dia terkeluar daripada kaedah alhamdulillah, yang Allah muqaddimahkan segala puji bagi Allah. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, 5 ayat yang pertama ini boleh menjadi satu rujukan pada kita semua untuk malam ni. Sama-samalah kita hidup dengan cara yang Allah mahu, bukan apa yang kita mahu. Kalau apa yang kita mahu, kita nak buat apa sahaja yang kita mahu. Kalau boleh solatnya sekali saja, kalau boleh minuman arak tu kita nak minum, contoh. Kalau apa yang kita mahu, mesti kita nak yang sedap-sedap sahaja. Tapi kita hidup di bumi yang tumpang, yang menumpang, yang bayar sewa dengan Allah. Jadi ikutlah cara Allah, bukan cara kita. Kesabaran yang kita tampilkan, insya-Allah ada nilai di sisi Allah. Allah sayang, Allah akan nilai itu. Bagaimana cara penilaian Allah? Allah sendiri tengok, malaikat yang mencatat, lalu terakhir untuk membuktikan Allah ni sayang kita, anggota tubuh badan kita akan bersaksi di hadapan Allah nanti. 3 kaedah untuk memastikan kita akan dapat pengadilan yang sehebat-hebatnya di depan Allah nanti. Wallahu a'lam. Saya rasa malam ni 5 ayat yang pertama sebagai mukaddimah untuk kita, pentingnya kita memuji Allah walau apa jua kehidupan kita. Kita kaya ke, kita miskin ke, kita punya kelapangan hidup ke, kita tak punya kelapangan hidup, jika Allah menjadi matlamat, berkat itu ada, ganjaran hasanah itu ada, abadan selama-lamanya kita berada di syurga Allah. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup, masa pun dah pukul 9. Saya kembalikan kepada MC tadi untuk malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.